bilang jangan terlalu yakin. Mulut lelaki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya nangis. Sudah ku wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Ku kindal hadirkan pesona kemuliaan bagi yang memandang. Setiamu simbol keanggunan, khas perawan yang kau miliki. Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu. Lindungi dari sengat dunia yang mengancam. Nodai sucinya hatimu, karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku aku. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Ingin ku ajak engkau menari, bermandi hangat cahaya bulan, sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku aku. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Karena wanita, itu dia, kerana wanita ingin dimengerti, wanita cukup istimewa. Dan Fiza, ya, betul ke wanita ni ingin dimengerti? Dan awak ada sesuatu yang saya ingin mengerti pasal awak kali ni? Betul. Sebelum penonton bertanya, saya ada disclaimer. Kita kena, wanita ni memang sentiasa ingin dia mengerti. Sebelum penonton tanya, kenapa apa jadi pada saya? Atas kecuaian sendiri. Okey, kita nak ucapkan selamat Hari Wanita kepada wanita-wanita yang cukup istimewa. Siapa pun anda, di mana anda berada, anda sememangnya istimewa dalam cara anda sendiri. Dan hari ini merupakan sambutan Hari Wanita Antarabangsa dengan tema yang dipilih untuk tahun ini. Iaitu kasih wanita. Okey, baik. Jadi saya kira kasih wanita itu sendiri cukup membawa makna yang sangat besar kerana wanita adalah insan yang sangat istimewa. Khususnya bagi kaum lelaki, saya cukup bertuah. Saya bertugas pada hari ini. Terima kasih kepada penerbit kita. Dan saya berpeluang untuk mengucapkan selamat Hari Wanita sedunia dan juga memberikan penghargaan saya kerana wanita ini sangat istimewa. Cukup mudah untuk bagi seorang lelaki, kami tak akan ada kalau tak adanya wanita. Ya, siapa pun kita ini pernah menjadi penghuni rahim seorang wanita. Bagi anda yang bersama dengan wanita-wanita yang anda sayangi, inilah masanya. Walaupun hari-hari sebenarnya Hari Wanita. Lagi-lagi lah dekat wanita hari ini kan. Tapi inilah masanya untuk kita menghargai pasangan kita, ibu, ayah, anak perempuan, adik-beradik, kekasih sesiapa saja. Kalau selalu kita tunggu hari-hari tertentu untuk kita hadiahkan sesuatu, inilah masanya untuk kita bukan menghadiahkan barangan saja, tapi kasih sayang, masa, perhatian, itu yang sewajarnya kita kongsikan. Tapi sebelum kita nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang sambutan Hari Wanita pada hari ini, kami juga nak kongsikan kepada anda, wanita juga tidak terkecuali mampu untuk berdiri dan juga setanding dengan golongan lelaki. Kita saksikan antara pencapaian wanita-wanita hebat Malaysia di peringkat antarabangsa. Kita saksikan.
Wanita merupakan anugerah yang terindah. Setiap dari wanita juga mempunyai keunikan yang tersendiri yang membuatkan mereka terlihat hebat dan kuat. Malaysia tidak terkecuali melahirkan ramai wanita yang hebat di atas pencapaian dan kejayaan yang mengagumkan sehingga membawa nama Malaysia dikenali seantero dunia. Antaranya ialah pelakon Hollywood kelahiran Malaysia, Tan Sri Michelle Yeoh telah mencipta sejarah apabila dinobatkan sebagai pelakon Malaysia pertama yang memenangi anugerah Golden Globe dan menjadi anak tempatan pertama yang dicalonkan dalam anugerah Oscar bagi kategori pelakon wanita terbaik anugerah Oscar ke-95. Selain itu, kejayaan pegawai Kadet Kanan PKK Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, B. Janusha turut membuktikan anak Malaysia hebat di pentas dunia apabila menjadi pegawai wanita pertama negara menamatkan pengajian dan latihan ketenteraan di Akademi Tentera Laut Amerika Syarikat. Pelatih Pakar Bedah Warga Negara Malaysia, Dr. Nur Amalina Cik Bakri yang namanya sudah tidak asing lagi, turut menjadi kebanggaan rakyat Malaysia apabila memperoleh kejayaan demi kejayaan yang mengagumkan dalam bidang perubatan. Justeru dapat kita lihat kejayaan wanita dalam pelbagai aspek serta bidang pada masa kini wajar dibanggakan sekaligus dapat memberi inspirasi buat generasi muda untuk terus menempa lebih banyak pencapaian hebat dalam setiap bidang diceburi mereka. Ternyata wanita Malaysia dan wanita yang hebat bukan saja mereka yang anda saksikan tadi, tapi anda juga di rumah, di mana saja anda berada dalam satu keadaan yang sangat-sangat hebat sebagai seorang wanita. Betul tu. Ini kerana Farin ada dalam kalangan kita yang mungkin bertuah dilahirkan dalam keadaan yang sempurna, dalam keluarga yang senang ataupun kaya raya. Jadi mungkin lebih mudah untuk kita melakukan sesuatu, tetapi ada juga dalam kalangan anda wanita, penonton-penonton yang sentiasa bersama dengan kami, anda mungkin dilahirkan dengan keadaan yang berbeza ataupun berada di situasi yang berbeza. Ataupun kadang-kadang kita selalu cakap ada setengah orang ni kita ada bakat, kita mungkin ada kemampuan tapi kita mungkin tidak berada di tempat yang sepatutnya, di waktu yang sepatutnya. Jadi peluang itu tak ada. Jangan risau, pada Hari Wanita di Wanita hari ini kami akan terus menyantuni anda, menghargai anda. Tidak kira siapa pun anda, hari ini hari anda untuk terus sama-sama kita raikan Hari Wanita. Anda adalah wanita inspirasi dan sekiranya anda ingin terus melontarkan sebarang ucapan anda, penghargaan anda kepada wanita di seluruh dunia, di seluruh Malaysia ini, lakukannya di Facebook kami, juga Instagram dan juga TikTok kami, Wanita Hari Ini TV3. Kita nak berehat dahulu seketika, pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Hello Malaysia, I'm Michelle Yeoh. I would like to wish all women to have the strength and courage to keep fighting to break every barrier, shatter every stereotype, and be true to yourself. I just nak ucapkan selamat Hari Wanita Sedunia, and I just want to give a shout out to my lovely mother, Umi. I love you so much. Thank you so much for everything, and I hope that we can stay Aunty Jannah forever. Jauh di sudut hati saya ingin mengucapkan selamat Hari Wanita, terutamanya kepada saya punya mak yang melahirkan saya, kakak-kakak saya yang menjaga saya dari kecil. Thank you to my mother-in-law. Selamat Hari Wanita untuk dia, untuk beliau. Dia sangat special untuk I. My wish for women all around the world is that we continue to feel confident and not held back by anything. Everyone's beautiful in their own way. May we all support each other and bloom together. You guys are so amazing. You are guys so strong and so beautiful. Kepada my mom and my sister juga, selamat Hari Wanita. Wanita yang terindah. Tak tahu lagu apa, tapi selamat Hari Wanita. Wanita Hari Ini. Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan
saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu? Cantik. Siapakah yang cantik itu? Pastinya wanita. Baik, sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat Hari Wanita Sedunia dan dengan mood yang dipersembahkan lagu cantik tadi oleh Didi and Friend Basker. Saya rasa hari ini perasaan saya macam berbunga-bunga, Fiza. Alhamdulillah. Kalau cakap tentang cantik, definisi cantik itu sememangnya subjektif kan? Kerana cantik itu mungkin berbeza di mata setiap kita. Ada orang melihat kecantikan itu menggunakan mata, tapi ada orang juga yang melihat kecantikan itu dengan hatinya. Ini yang kita nak kongsikan hari ini. Bagaimana kita melihat kecantikan itu dengan hati, yang mana setiap dari kalangan wanita ini sememangnya sangat cantik, sangat istimewa dalam dunia dan juga cara mereka sendiri. Kita nak bersama dengan dua orang tetamu kita hari ini. Di sebelah saya Fahrin dan juga penonton kita bersama dengan Puan Zuraini Kamal selaku aktivis kanser. Kalau boleh kita kongsikan sikit yang mana Puan Zuraini ni pada tahun 2012 mengidap kanser endometrium. Tapi alhamdulillah hari ini dah pun sihat dan berbakti pula membantu mereka yang menghadapi masalah kanser. Selamat datang. Terima kasih kerana jemput. Selamat Hari Wanita. Selamat Hari Wanita kepada Fiza dan juga sahabat kita. Baik, dan bersama dengan kita juga di studio adalah Puan Siti Fatimah Badrun, wanita OKU yang juga seorang pemandu e-hailing yang terus juga hari ini mungkin berehat sekejap datang ke wanita hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, jadi inilah wanita yang terus memberikan inspirasi buat kita, juga buat anda semua di rumah sana. Baik, dan cukup menarik secara ringkas kita dah berkongsikan tentang mereka dan bagi Puan Zuraini sendirilah mungkin boleh secara ringkasnya bercerita mengenai bagaimana melalui cabaran dan kini bergelar seorang cancer survivor dan membantu juga mereka yang lain. Okey, kanser ni mitos dia ialah semua orang tahu kalau kanser akan berakhir dengan kematian. Jadi ini yang kita cuba lakukan. Ya, saya sendiri telah menjalani rawatan dan ia bukan mudahlah kerana masa itu saya ibu tunggal. Ya, anak 3 orang masih kecil. Tapi berkat bantuan sokongan rakan-rakan dan juga rakan senasib dan alhamdulillah saya dah berjaya dan sihat. Berjaya menghabiskan rawatan yang diperlukan. Alhamdulillah. Dan dari situlah saya mendapat inspirasi untuk membantu rakan-rakan yang lain. Kerana rupanya ramai sakit kanser, mereka tak habiskan rawatan. Mereka takut nak menjalani rawatan, jadi kita tubuhkan kumpulan sokongan yang dinamakan Cancer Survivors Malaysia. Jadi sebenarnya kumpulan sokongan alam maya yang sebenarnya mengajak, membimbing rakan-rakan senasib untuk meneruskan rawatan. Memang teruk rawatan kanser. Kemo teruk, radio teruk, pembedahan pun menyakitkan, tapi kita terpaksa lalui kerana kita nak sihat. Dan alhamdulillah saya sebagai buktilah bahawa kita boleh sihat. Saya nak ambil sikit semangat dan juga inspirasi ni, kekuatan ni yang perlu kita ada menjadi seorang wanita kerana setiap daripada kita ini mungkin mempunyai masalah yang berbeza-beza, cabaran yang juga berbeza-beza, tidak terkecuali Puan Siti Fatimah. Mungkin kalau kita melihat kepada keadaan, ada yang dilahirkan sempurna, ada yang lebih istimewa seperti Puan Fatimah sendiri. Dan bagaimana keistimewaan ini bukan menjadi satu penghalang untuk Puan menjadi pemandu e-hailing. Kalau boleh nak cari rezeki kan, kat rumah jual nasi lemak pun boleh kan? Ataupun kerja di pejabat dan sebagainya. Tapi apakah yang mendukung Puan untuk bangkit, bangun dan hari ini menjadi inspirasi kepada wanita lain? Bagi saya tak nak susahkan orang. Saya rasa saya boleh berdikari. Hidup tu kena teruskan. So kita berdiri di atas kaki sendiri. Tapi apa yang membuatkan Puan terfikir, terdetik untuk mencuba bidang ini? Mungkin ada banyak cabarannya kan berbanding kerja di pejabat dan sebagainya? Salah satunya masa fleksibel. So saya tak perlu rushing. So saya rasa saya boleh bergaul dengan ramai orang. Tapi rasanya tak kelebihan, tak keistimewaan seorang pemandu e-hailing wanita ini? OKU lagi kan? Kelebihannya macam
selama ni orang tak percaya yang OKU boleh memandu kan. Takut-takut nak naik. Sekarang ni macam dah biasa dah. Okey, so saya rasa seronok. Saya melihat apa yang dikongsikan oleh Puan Zurani dan juga Puan Siti Fatimah, mungkin ada dua konteks yang berbeza. Mungkin Puan Siti Fatimah juga ingin keluar daripada zon keselesaan, mencabar diri sendiri, dan ini juga harus kita adaptasi, kita ambil inspirasi ini. Kadang-kadang kita yang sempurna ni macam-macam merungut kan. Penatlah kerja Sabtu Ahad, cakap ni sendiri. Sampai malam, sampai tak sihat dan sebagainya. Tapi rupanya ada orang lain yang dalam keadaan yang lebih sukar tapi mampu untuk bangkit dan terus meneruskan pekerjaan. Ini bukan kisah kita di sini sahaja. Kita juga nak kongsikan tentang kisah wanita-wanita hebat ini juga yang banyak menabur bakti dan juga berkorban bagi membantu dan juga menyantuni insan lain. Ini kisah yang sempat rakan wartawan kita Ain ke perkampungan orang asli di Ulu Kinta Ipoh baru-baru ini. Dan ini inspirasi jururawat orang asli. Kita saksikan. Silakan. Sebagai seorang jururawat tu, bila kita pakai je uniform kita terus rasa bersemangat dan kita boleh buat kerja seperti biasa, kita anggap benda tu akan selesai. Wira tak didendang. Ungkapan yang wajar diberikan buat petugas kesihatan, terutamanya jururawat. Sanggup bersusah payah meredah perjalanan sejauh 60 km setiap hari dengan menaiki pacuan 4 roda, antara cabaran getir yang dihadapi petugas kesihatan dalam menggalas tanggungjawab ke perkampungan orang asli. Menempuh jalan darat yang berliku dan mengharungi sungai sudah menjadi rutin biasa buat Azliza Nurhidawati Cik Din dan pasukannya demi memastikan masyarakat orang asli tidak ketinggalan menerima perkhidmatan kesihatan. Pasukan Bergerak Orang Asli ataupun sekarang kita panggil Klinik Bergerak Orang Asli Kinta, perkhidmatan kami merangkumi semua untuk penduduk orang asli, termasuk perkhidmatan kesihatan wanita, kesihatan ibu mengandung, kesihatan kanak-kanak, kesihatan pesakit luar. Kami akan masuk setiap hari mengikut jadual. Sebab jadual kami akan susun daripada setahun lah. Jadual tu kami akan buat setiap kampung ada sekurang-kurangnya 1 kali lawatan sebulan. Meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran semasa bertugas, namun ia tidak pernah menjadi penghalang. Sebaliknya, penat lelah menempuh perjalanan jauh, hilang tak kala melihat pesakit yang dirawatnya kembali sihat dan menjalani kehidupan seperti biasa. Bila kita dihargai, saya rasa itulah titik paling atas seseorang wanita untuk berjaya. Kami akan rasa macam kami akan berpuas hati dan kita orang rasa tugas kita rasa selesai bila kita dapat merawat seseorang daripada dia teruk sampai dia boleh berjalan semula. Itu adalah pengalaman paling manis untuk kami dan dia berterima kasih dengan kami sebab menjaga dia. Dan dia akan ingat kita, Missy, dulu pernah jaga saya daripada mengandung, sekarang anak saya dah besar. Itu adalah pengalaman yang paling manis dan kita boleh tengok dia punya kesihatan dia jadi baik dan dia bertambah sihat sebab jagaan kita. Mengakui tidak mudah menggalas tanggungjawab berkhidmat di dalam sektor kesihatan, dia menjadikan arwah ibunya sebagai idola dan kekuatan untuk terus berkhidmat dalam kerjaya yang mulia ini. Sebagai inspirasi saya adalah arwah mak saya sendiri sebab dia sentiasa pesan kepada saya apa pun yang berlaku kita tetap kena jadi baik walaupun kita tak diberlakukan baik. Dan kita sebagai perempuan, kita jangan cepat mengalah dengan sesuatu benda yang mencabar ataupun yang datang sebagai dugaan kita. Saya jadikan dia sebagai inspirasi saya sebab dia adalah wanita yang paling saya hargai dalam dunia ni. Tanpa mengira agama, bangsa mahupun siapa jua, menunaikan khidmat bakti kepada mereka yang memerlukan menjadi satu tanggungjawab buat wanita ini. Pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Biarpun bergelut dengan 1001 dugaan dan cabaran, jasa dan perjuangan setiap dari mereka ini wajar diberi penghargaan oleh setiap lapisan masyarakat.
Sesungguhnya pengorbanan wanita itu tidak ada henti, tidak ada hujungnya, dan begitu juga kita menghargai pengorbanan seorang jururawat yang juga bertugas tidak kira masa membantu mereka yang memerlukan. Saya kira bukan sekadar jururawat kan, kalau tahun lepas untuk Hari Wanita kita sempat juga bersama dengan pemandi jenazah COVID wanita. Tahun lepas kita sempat santuni ramai sebenarnya hero-hero tak didendang. Tahniah diucapkan kepada anda semua. Terima kasih banyak-banyak, dan kita nak terus tanyakan kepada Puan Zuri. Ini juga ibarat hero ataupun wirawati yang tak didendang, yang mana banyak jasa bakti pengorbanan masa, tenaga, wang ringgit, keringat dan air mata sama-sama untuk membantu insan yang lain. Bagaimana Puan mendapat kekuatan itu? Apatah lagi melihat mereka dalam keadaan kekurangan, memerlukan dan inginkan perhatian dan bantuan. Kita rasa kita perlu bersyukur, sebab itu kita memberi dan membantu yang lain, sebab saya dah survive dan alive, masih hidup, diberi peluang kedua. Dan memang sukar sebenarnya. Sebab rawatan kanser ni panjang. Sakit kanser melalui pengorbanan yang bukan sikit. Masa, keuangan, dan saya percaya tak mudah untuk setiap pesakit menjalani rutin rawatan yang berulang-ulang ke hospital. Itu kos. Jadi bila kita pergi ziarah, terutama yang di luar bandar, saya banyak bantu, terutama khususnya kawasan Kedah, di luar bandar yang kurang berkemampuan, nelayan, pesawah, penuri getah, mereka kadang-kadang tak mampu ke hospital. Jadi di sini peranan kita, pertama kita memberi mereka sokongan. Kita harap mereka teruskan rawatan, dan pada masa sama kita akan tahulah bahawa mereka ada masalah. Ialah bantuan kadang-kadang lambat. Jadi kita cuba bantu. Ada yang kita bantu biaya bil, bawa ke hospital. Dan yang paling penting ialah kita memberi mereka dorongan dan semangat untuk meneruskan rawatan, memastikan mereka, terutama wanita, kalau dia sakit, dia tak nak tinggal rumah, dia tak nak pergi hospital sebab dia meweekendkan anak dan keluarga. Sebenarnya itu salah. Jadi kita bagi tahu wanita, jangan takut untuk ke hospital. Buat rawatan dulu, dah sihat, baru kita boleh jaga keluarga. Jadi di sinilah peranan kami selaku cancer survivors atau sukarelawan atau aktivis. Sebenarnya lah kita bersama-sama membantu masyarakat rakan nasib khususnya. Rasa nak pegang tangan. Sorry. Betul. Dia teribu sikit. Tak apa. Kita melihat sebab dalam kalangan penonton kita ini mungkin sedang mengalami nasib yang sama, ataupun ada ahli keluarga mereka yang mungkin dalam keadaan kesusahan, kesukaran, sedang sakit, bukan saja kanser tapi mungkin mengalami penyakit-penyakit yang lain. Mungkin ketika ini hilang semangatnya. Mungkin dengan perkongsian dan inspirasi yang diberikan oleh Puan ini, kita merasakan bahawa mereka tidak keseorangan. InsyaAllah sama-sama kita bantu diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita untuk bangun, bangkit dan menghargai wanita-wanita yang ada. Baik, sementara itu saya ingin kongsikan, ini ada komen di Facebook oleh Siti Hajar Abdul Halim. Okey, Siti Hajar kata, kami bukan lahir dari rahim wanita ini, tapi wanita ini kental membela dan menjaga kami di saat hilang ibu dan ayah dari kecil sehingga kami berempat berkahwin. Semuanya sampai sekarang kami menjaga, sentiasa berada di sisi wanita ni. Wanita ni pekakkan telinga, tak ada siapa yang mampu dan mahu menjaga kami. Kami di sekolah, dari sekolah sampai Menara Gading, jasa beliau tak terbalas. Wanita nombor 2 terhebat dalam hidup kami, adik-beradik selepas arwah emak. Love you, Mak Su. Itu ada gambarnya di situ. Saya sedih lah hari ini, beri emosi. Kan? Okey. Penuh inspirasi. Ini daripada Encik Nur Azman Yatim. Ini katanya gambar yang kita kongsikan ini wanita istimewaku. Hampir 31 tahun bersama. Dari kecil kita main pondok-pondok, main kahwin-kahwin, sehinggalah menjadi jodoh bersama sehingga kita dikurniakan 4 orang anak. Sweet kan? Sesungguhnya maafkan diriku kiranya banyak melukai hatimu. Terima kasih menerimaku seadanya. Selamat menyambut Hari Wanita Sedunia. Wah, ucapan yang cukup indah, cukup manis. Okey, baik, kita terus ingin kembali bersama dengan Puan Siti Fatimah. Okey, kalau kita melihat wanita ni, orang kata, ini pastinya dah berbeza sekarang. Orang kata insan yang lemah. Tak ada. Kalau dulu kita dengar secara klise orang kata mereka insan lemah, mereka hanya mengharapkan bantuan, mengharap dilindungi, dan juga kadang-kadang ada kalanya dikatakan perlu dimanja dan meminta-minta. Tetapi Siti dah buktikan ini adalah satu yang berbeza. Satu kekuatan yang luar biasa, bukan saja sebagai seorang wanita tapi seorang OKU yang juga memilih satu bidang yang kita fikir ini mungkin antara yang terakhirlah kalau untuk seorang OKU dan wanita untuk pilih. Jadi di mana datangnya kekuatan itu untuk terus meneruskan kehidupan menjadi seorang wanita yang kuat dan hebat ni? Kekuatan itu datang dari diri saya sendiri. Sebab saya rasa kalau tak ada orang bantu saya, siapa nak bantu saya kan? Betul. Diri sendiri kena bantu. So saya
Saya tak fikir panjang. Saya perlu buat apa yang saya perlu. Puan Siti, ada tak cabaran-cabarannya? Maklumlah kadang-kadang kan penumpang kan, kita manusia. Manusia kita ada hati, perasaan, lumrah kita. Kita akan ada kadang-kadang orang putih kata first impression dan sebagainya. Apabila penumpang tu tengok Puan Siti dalam keadaan Puan Siti begini, ada tak macam mereka macam nak cancel ke ataupun tak nak ke, ataupun sebenarnya masyarakat kita di Malaysia ni sangat-sangat positif, bersifat terbuka dan sangat menyokong golongan OKU juga? Sebenarnya tak ada. Diorang pun tak tahu saya OKU. Alhamdulillah. Kadang-kadang diorang baca mesej daripada application. Kadang-kadang diorang tak baca, cuma dah naik baru dia kata. Dia baca baru dia kata, oh you OKU ya? Ya. Okey. Oh tapi good lah. Semangat yang positif. Kita. Okey, baiklah. Ini semangat yang kita nak kongsikan. Tapi untuk makluman Puan Zuraini dan juga Puan Fatimah dan juga penonton-penonton Wanita Hari, kalau Saban tahun kami di Wanita Hari ini, kru-kru produksi akan bagi bunga ataupun kita bagi cenderahati kepada penonton-penonton kita. Tapi tahun ini kerana kita merasakan penonton-penonton kita ini sentiasa memberi sokongan dan dukungan yang sangat-sangat jitu kepada program Wanita Hari ini. Jadi apa yang sama-sama kami lakukan adalah dengan membuat serikat ucapan Hari Wanita, dan rakan-rakan saya di produksi menyampaikan sendiri kad ini kepada wanita-wanita di luar sana. Jom kita saksikan. Sudah ku bilang jangan terlalu yakin, mulut lelaki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya nangis. Sudah ku bilang jangan terlalu cinta, kalau patah hati siapa mau nolong. Seperti langit dan matahari tak bersatu lagi. Hey ladies, jangan mau dibilang lemah, kita juga bisa menipu dan kita daripada Wanita Hari ini nak bagi you kad ni kepada Women's Day. Sekarang cinta pakai otak, jangan mau rugi hati juga rugi waktu. Bila dia merayumu ingat semua bohong. Memanglah tak semua laki-laki busuk, namun ladies tetaplah harus waspada. Semogalah kita semua akhirnya. You are destined for amazing things. No pressure. Love yourself. Awesome. Awesome. Thank you so much. I'm very happy you are doing this. Every day should be Women's Day. Betul tak? Every day should be Women's Day. Terima kasih. Sama-sama Aunty, memang betul, saya setuju dengan Aunty. Hari-hari memang Women's Day lah. Lagi-lagi kat Wanita Hari ni kan, hari-hari Wanita Hari Wanita. Betul lah, Wanita Hari-hari. Okey, kita nak tanyakan kepada Puan Zuraini sendirilah. Bagaimana sebenarnya menjadi seorang wanita yang kita juga harus menjadi inspirasi kepada orang lain. Sebab orang cakap, macam tadi Fadin kata, kadang-kadang orang kata, tapi saya kira sebenarnya memang wanita sifatnya, fitrahnya ingin dimanjakan, inginkan perhatian. Kita memang sensitif. Dan kalau boleh kita harap pasangan ataupun sesiapa boleh faham fikiran kita. Itu memang lumrahnya kita. Tetapi wanita juga tidak kurang ada banyak kekuatan dan juga kehebatannya. Seorang wanita yang mampu untuk melahirkan, seorang wanita mampu mendidik anak, menyusukan anak dan sebagainya. Menjadi inspirasi dan juga dalam masa yang sama mengawal perasaan. Walaupun kadang-kadang ada hari kita bangun tidur pagi tadi, kita datang kerja ni, sebelum datang ni mungkin kita menangis. Mungkin kita rasa sakit. Tapi bila kita berhadapan dengan orang, kita sentiasa harus buktikan bahawa kita adalah wanita yang berani, mampu untuk berdiri setanding dengan insan lain. Tidak dinafikan wanita punya semangat dan kecekalan yang luar biasa. Ya. Okay. Dan wanita ni sanggup berkorban masa, tenaga, wang ringgit demi orang tercinta. Tapi saya selaku pemandiri kanser, aktivis kanser, saya selalu menasihatkan kalau saya boleh, kita letak diri kita nombor satu. Kita sebelum kita nak jaga orang, kita jaga diri sendiri. Kita berhak menikmati kebahagiaan, kita berhak menikmati kesihatan, kita berhak menikmati keamanan.
Dan kita ni manusia biasa sebenarnya. Jadi ada kala kita tak larat dan letih, kita kena bagi tahu, kata saya tak larat. Dan jangan takut untuk berehat. Jangan takut untuk berhenti seketika. Jangan, kadang-kadang kalau sakit kanser kan, dia orang kata Puan Zuhaini stres, anak nak makan dia dengan sakit. Saya kata tak payah. Satu hari itu tidur. Itu sebab apa? Jangan rasa bersalah untuk kita berehat. Kerana kita insan biasa. Jadi itu je lah saya rasa be yourself. Just be yourself. Sayangi diri anda. Betul, self love tu. Kita selalu kan kalau kita tanyakan okey, kalau kita tanya soalan siapa insan yang paling anda sayang? Kalau saya, mak saya. Okey. Siapa insan yang paling puan sayang? Mak saya. Jarang-jarang kita sebut insan diri kita sendiri. Ini yang Puan Zuhaini kata, kita harus sayang diri kita sendiri. Itu yang kita harus perbetulkan untuk sama-sama kita menjadi inspirasi. Sebelum banyak kita boleh melakukan pengorbanan kan, tetapi dalam pengorbanan tu mungkin sedikit perlu ada ruang untuk diri kita sendiri. Korban, jangan kita yang terkorban. Betul, itu tak ada makna lagi. Okey, baik, Puan Siti Singgihlah. Kalau kita lihat daripada Puan Zuhaini katakan tadi, ada jatuh bangunnya kehidupan kita ini, tapi untuk terus kekal, konsisten, positif dan ada sinar hidup kita ni bukanlah sesuatu yang mudah. Kita kena sentiasa memotivasi diri. Jadi bagaimana kehidupan seharian Siti ni untuk kekal positif, kekal bersemangat? Saya dalam kehidupan seharian saya fikir positif. Saya tak kisah apa orang cakap pasal saya. Yang penting saya tahu apa saya buat. Saya tahu diri saya berdiri atas kaki saya sendiri. Alhamdulillah. Sayangi diri sendiri dulu. Okey. Ini yang semangat kita kena ambil ni sebelum kita nak merungut, sebelum kita nak masakan tak boleh dan sebagainya. Namun kadang-kadang ada juga dalam kalangan wanita yang mencabar diri mereka dalam dunia kerjaya yang didominasi oleh lelaki. Ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton wanita hari ini tentang satu lagi kisah wanita inspirasi ini yang sempat dirakamkan oleh Natasha Hamzah pergi Miri baru-baru ni. Kita bersama dengan juru terbang helikopter wanita. Silakan. Okey, antara detik cemas, kami ditugas kot terbang pada waktu malam dalam keadaan cuaca yang kurang baik ke offshore. Kami terpaksa mengambil penumpang ataupun kami membuat medical evacuation. Saya rasa kalau anda rasa anda mampu, anda boleh buat. Bermula sekadar impian, berkat dorongan dari ayanda tercinta, kini segalanya menjadi kenyataan yang membanggakan. Memulakan kerjaya sebagai juruterbang semenjak tahun 2009 lagi, Sarah Sufiana Saroji telah membuktikan bahawa dirinya juga mampu melakukan kerja setanding golongan lelaki. Okey, jadi juruterbang memang cita-cita dari kecil. Saya minat tengok kapal terbang, tengok helikopter. And then saya berasal 4 orang adik-beradik, semua perempuan. So dari situ saya hanya boleh tengok. So bila kecil kita still macam boleh ke tak seorang perempuan jadi pilot. Tapi sekarang perempuan jadi pilot tu semua boleh. Perempuan semua boleh buat. Bagi wanita berusia 32 tahun ini, setiap detik berhadapan risiko dan dugaan di awan biru bukanlah pematah semangat buat dirinya. Malah dia menjadikan ia sebagai satu cabaran yang harus ditempuh dalam kerjaya. Pertama kali saya menerbangkan helikopter untuk pergi offshore. Pengalaman dia susah saya nak cerita tapi sangat menarik, amazing. Bagi saya sukakan cabaran. Saya suka buat perkara baru, belajar benda baru. So saya rasa setiap orang ingin buktikan diorang boleh buat lebih baik setiap hari. Tidak kerana lelaki atau perempuan. Setiap individu akan mahukan benda yang lebih baik. Alah bisa tegal biasa. Begitulah prinsip yang dipegang oleh Sarah. Baginya, apa sahaja bidang pekerjaan yang dilakukan wanita haruslah terus cekal dan mempunyai minat yang jitu. COVID, kami still bekerja masa COVID. Kami still terbangkan doktor ataupun medical
officer daripada onshore ke offshore untuk ambil sampel, dan kami juga diberi tugas untuk bawa passenger yang positif balik untuk kuarantin. Kami perlu terbang dengan full PPE, full cover PPE, cuaca yang panas, dan kami sendiri terdedah dengan risiko untuk dijangkiti. Ada servis untuk medical evacuation. So kami pernah bawa pesakit daripada sana balik ke sini. Menceburi bidang kerjaya yang banyak didominasi golongan lelaki sudah semestinya bukan satu perkara yang mudah. Namun pada masa kini, tiada yang mustahil bagi golongan wanita untuk terus maju ke hadapan. Mungkin dululah, few years back ataupun 10 years back, bila kita mention saya nak jadi juruterbang kerana saya wanita, ada yang gelak. Ada yang rasa benda tu adalah main-main. So, kita ambil benda tu letak tepi. Anggap itu sebagai cabaran, buktikan kita boleh. Untuk seorang wanita, tidak kira apa pun kerja dia, walaupun seorang suri rumah, selagi hasil dari kerja yang diberikan itu adalah yang terbaik, bagi saya itu adalah satu kejayaan. Kecekalannya membuktikan wanita itu hebat bukan sahaja ketika mendudui anak, malah juga mampu untuk mengguncang dunia. Semoga keberanian dan kecekalan Sarah setiap kali berada di awan biru terus dijadikan inspirasi. Itu dia. Ini yang kita katakan tadi kan, Farid, setiap wanita itu dia menjadi inspirasi dalam dunia dan cara mereka sendiri. Ada mungkin dalam kalangan penonton kita yang mungkin tak berkesempatan ataupun berpeluang untuk belajar tinggi. Tapi apa yang mereka boleh lakukan, mereka mungkin menjaga ibu ayah, mampu untuk membantu insan lain dalam cara dan kemampuan mereka sendiri. Dan kalau kita nak menghargai orang tu, bukan kita kena bagi barang mahal saja. Kalau kita ingat, kita belanjalah makan. Kalau kita ada rezeki, kemampuan kita nak belanja makan. Tapi kalau mungkin kita rasa kita boleh menghargai mereka dengan kata-kata, kita berikan kata-kata. Okay. Banyak lagi yang istimewa seperti Hari Wanita Sedunia pada hari ini di WHI. Kita berehat seketika, pastikan anda terus bersama dengan kami. Wanita hari ini. Terus menghargai wanita di WHI dan wanita bersama dengan kecantikan berpisah tiada. Dan kami terus membawakan kepada anda bersama kami di studio pengarah Wonderlab Puan Siti Azrah Abdul Rahim bersama dengan kita yang ada banyak perkongsiannya. Juga sempena Hari Wanita kita ini mungkin. Betul, hari Hari Wanita. Baik. Puan Siti, kalau kita lihat bagaimana boleh dikongsikan Wonderlab mengubah hidup Puan Siti sendiri dan juga mungkin mereka di luar sana. Okey. Wanita memang sinonim dengan kecantikan kan? Yeah. Begitu juga dengan saya. Tapi saya seawal usia remaja, sebenarnya saya ini tidak menggunakan produk kecantikan. Saya pakai pencuci muka biasa dan juga krim lah mungkin kan. Tapi bila salah seorang kawan saya yang bekerja dengan Wonderlab, dia beri saya produk Wonderlab dan saya cuba selama beberapa bulan dan saya dapati macam bukan macam lah perubahan mula daripada saya dan saya cakap okay, this is really a good product dan saya kena share dengan all my friends dengan family sebenarnya. That's how it's actually started. Sebab rutin itu yang saya tidak pernah lakukan masa usia muda. Saya tak pakailah asal-asal sebab saya ni orang yang jenis bekerja daripada usia muda. 18 tahun dah bekerja, 2 kerja. Hidup saya banyak bekerja lah sepanjang masa sebenarnya daripada usia muda. Kisahnya bermula di situ. Betul. Jadi sekarang dah bersama Wonderlab, jadi pengalaman bersama dengan Wonderlab. So sebenarnya saya nak sharekan kebaikan. Bila kita bersama dengan sebuah jenama, pastinya produk itu perlu di-sharekan dengan lebih baik kepada semua orang, betul? Jadi kita nak share kebaikan produk dan juga mengenai peluang perniagaan ataupun kerjaya bersama dengan Wonderlab. Bila kita dalami, kita jatuh cinta, dekat situ baru saya nampak potensi Wonderlab untuk pergi lebih meluas di seluruh Malaysia sebenarnya. So kita nak bantu ramai orang sebab kita tahu 2023 ini akan menjadi satu tahun yang sangat mencabar kan, dari segi mungkin ekonomi ataupun kewangan, fasa pemulihan ekonomi. Jadi kita nak bantu Wonderlab tampil dengan platform ini untuk membantu lebih ramai, terutamanya wanita lah Farin kalau boleh. Betul, kan, insya-Allah. Tapi kalau kita bercakap tentang kecantikan ni, banyak jenama-jenama lain yang dikatakan sebagai terkenal. Pastinya Wonderlab mempunyai strateginya tersendiri. Nak berdiri sebaris dengan yang lain-lain. Haruslah kan. Haruslah kan. Okay, selain daripada produk kecantikan, kita juga ada minuman kesihatan untuk dalaman juga. Kita juga ada yang terbaru, kita tampil dengan probiotik kita juga. Tapi yang paling best, kita ada beberapa. Yang pertama, kita ada passive income daripada kita punya Wonder Dewi Flexi Good Plan, di mana
mana orang boleh melanggan dengan serendah RM50 sebulan. Produk terus dihantar ke rumah Farin. Dan penghantaran adalah percuma. Setiap bulan mereka boleh pilih apa sahaja produk yang ada di dalam Wonderlab. Tapi yang terbaru, yang paling best, yang kenapa saya berada di sini pada hari ini adalah Wonderlab mewujudkan satu platform yang terbaru, Wonderlab Beauty Hub yang terbaru ini, di mana kita menampilkan servis facial ke rumah anda. Wah, ini terbaru dan unik sebenarnya ni. Betul. Dengan satu touch apps tempahan dibuat dan pakar kecantikan kami akan hadir ke rumah anda mengikut color, servis bercolor yang anda mahukan. Kalau nak 2 minggu sekali boleh, nak sebulan sekali boleh. So kami akan hadir pakar kecantikan yang telah dilatih dan anda boleh menjadi orang itu. Kami akan berikan segala latihan kepada mereka yang nak join pakar kecantikan di bawah Wonderlab ini. Itu yang best. Sebab apa? Kita akan pergi ke rumah anda setiap masa, setiap bulan. Membawa nak ke pusat kecantikan membawa servis facial ke rumah anda. Jadi untuk wanita yang sibuk bekerja ataupun yang ada menjaga anak-anak di rumah kan, tak perlu dah, kita akan hadir ke rumah anda dengan servis begini. Inilah platform terbaru daripada Wonderlab yang saya rasa sangat unik dan tiada yang unik ini seperti ini di pasaran. InsyaAllah. Baik, selain itu juga kita nak tahulah golongan sasar bagi Wonderlab ni sendiri untuk wanita-wanita memulakan perniagaan sendiri dengan strategi kos sifa ni. Kos sifa ni bermaksud bila kita nak mulakan perniagaan, kita perlu mengeluarkan modal yang besar untuk pengiklanan, betul tak? Latihan. Di Wonderlab semua ni percuma. Kita ada pegawai-pegawai terlatih daripada SKM yang akan melatih semua pakar kecantikan kita secara percuma. Kita juga ada latihan coaching, motivasi, banyak latihan-latihan yang akan diadakan dan mereka akan juga diberi online store secara percuma. Semua yang join Team Wonderlab akan mempunyai kedai online mereka secara tersendiri dan tidak perlu mengeluarkan apa-apa modal. Sebab kalau perniagaan sendiri kita perlu mengeluarkan modal, betul tak? Nak mewujudkan website sendiri semua kan? Di Wonderlab tidak perlu. Baik. Kami menyediakan semua untuk mereka. Izinkan saya tanya soalan yang penting ini terlebih dahulu dan secara terus. Bagaimana mereka nak mendaftar sebagai ejen Wonderlab? Senang je Farin. Kepada semua yang kat luar sana, boleh layari terus mulai hari ini ke website kita, website rasmi kita www.wonderlab.com.my dan di situ ada borang, anda klik je dan isi borang tu dan Wonderlab akan terus hubungi anda dengan kadar segera. So www.wonderlab.com.my insya-Allah. Baik, sebagai seorang wanita yang hebat, pastinya Puan Siti mempunyai moto dan matlamat hidup yang tersendiri. Kongsikan bersama dengan kami sempena Hari Wanita ini. Sempena Hari Wanita sedunia ni, apa yang saya boleh share sedikit mengenai pengalaman saya di usia begini. Antara salah satu moto saya, dia tidak penting sebenarnya di mana kita bermula, tapi ianya penting bagaimana ianya berakhir. Dan kalau kita nak ubah diri kita, hanya kita saja yang mampu mengubah diri kita. Tak ada orang lain. Jikalau kita nak kehidupan yang lebih baik, kita perlu mengambil satu langkah dan mengubah untuk menjadi seorang yang lebih baik, semuanya atas usaha kita sendiri. Itu yang saya mungkin ada permintaan ni untuk bagaimana mereka ingin menyertai ejen Wonderlab sekali lagi. Tadi saya nampak ada QR code dia, mungkin boleh war-war sekali lagi Pak. Silakan. Okey, boleh. Tak ada masalah. Sebenarnya boleh pergi ke laman web rasmi Wonderlab www.wonderlab.com.my. Dekat situ ada borang, boleh terus klik dan isikan borang dan pihak Wonderlab akan terus berhubung dengan anda. Insya-Allah. Dan juga boleh scan QR code tu. Betul, di skrin. Di skrin ada QR code tu. So anda boleh scan sekarang dan terus isi borang. Senang je sekarang, semuanya di hujung jari anda. Baik, kita sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada pengarah Wonderlab Puan Siti Hazrah Abdul Rahim, dan juga saya nak ucapkan selamat Hari Wanita kepada anda dan juga mungkin ahli Wonderlab itu sendiri. Baik. Betul, terima kasih. Jadi kepada anda wanita-wanita teristimewa, teruskan bersama dengan kami, jangan ke mana-mana. Saya nak ucapkan selamat Hari Wanita dekat seluruh wanita. Selamat Hari Wanita kepada semua wanita di dunia. Jangan rasa yang kamu tak boleh capai apa-apa. Everything is achievable if you just believe in yourself. I hope that every woman dekat luar sana kekal kuat and tabah every day. I just want to wish you happy Women's Day, especially to all mothers yang ada kat luar sana, especially to my mom juga. Sebab for me definisi seorang wanita adalah seorang hero. Terima kasih kepada my mom dekat rumah sebab melahirkan I ke dunia ni. To my mom, Nur Samiran, selamat Hari Wanita dan semua wanita di Malaysia. Saya nak mengucapkan selamat Hari Wanita Sedunia untuk mak saya, isteri saya dan juga Kak Syikin saya kat sebelah ni. Kami dari Pasukan Bergerak Orang Asli Kinta
ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita. Selamat Hari Wanita sedunia. Selamat Hari Wanita. Happy Women's Day to International Women's Day. Itu dia ucapan Selamat Hari Wanita daripada penonton-penonton kita. Sekejap lagi kita nak dengarkan ucapan daripada Puan Zuraini dan juga Puan Fatimah. Tapi sebelum tu kita nak berehat dahulu seketika. Terus bersama kami kerana ada kejutan yang nak kami bawakan kepada anda. Wanita hari ini. Baik, terus bersama kami di WHI, kita ingin mendengar pesanan akhir daripada Puan Zuraini dan juga Puan Siti seperti Hari Wanita. Saya nak ucapkan Selamat Hari Wanita, jaga diri dan sayangi diri anda. Okey, Puan Fatimah. Selamat Hari Wanita. Wanita itu istimewa. Okey, wanita semua istimewa. Hari ini kita ada pulut kuning. Ni Kak Sheila tolong buatkan untuk kita. Terima kasih banyak-banyak. Nak bagi ucapan sikit? Selamat Hari Wanita. Semoga wanita terus maju jaya. Okey, baiklah. Baik. Kita ada sikit nak bagi kepada kedua-dua tetamu kita. Dan sambil-sambil itu juga kita ingin mendengarlah juga ucapan daripada Fiza Sadjahan mewakili tim wanita hari ini untuk kita semua. Okey, saya nak ucapkan Selamat Hari Wanita buat semua. Kerana tim ni selalu orang kenal host dekat depan. Saya bertugas sebagai host dan juga penerbit untuk program wanita hari ini. Saya nak ucapkan Selamat Hari Wanita, nak jemput semua tim wanita hari ini yang mana inilah kekuatan kami di wanita hari ini, yang mana memberi sokongan, sentiasa bekerjasama, bekerja tak kira masa dan sebagainya. Kita ada kru produksi kita dan juga juru makeup dan juga stylist kita yang sentiasa bersama dengan kita. Ira, Syifa, jemput masuk. Ini tulang belakang kami di wanita hari ini. Mereka lah yang merealisasikan wanita ini setiap hari bersama-sama kami. Sesungguhnya anda wanita insan yang teristimewa. Jasa anda, pengorbanan anda tidak akan mampu dibalas. Jadi kami juga di wanita hari ini terus menghargai anda. Ya, dan apa yang kami nak kongsikan dan apa yang ingin cuba kami bawakan, hargai wanita yang paling dekat dengan anda. Sebelum kita meraihkan insan yang jauh, raikan mereka yang sentiasa bersama dengan kita, hari-hari kita jumpa, yang kita sayang selagi ada waktu itu. Hargai insan-insan wanita ini. Dan esok kami kembali dengan topiknya bahaya dengkur. Bahaya dengkur. Jangan suka berdengkur dan kami tinggalkan anda. Terima kasih juga kepada Didi FN Basket dalam kami pada hari ini. Sesungguhnya wanita itu ingin dimengerti dan kami mengerti anda. Kami tinggalkan anda di sini. Assalamualaikum. Selamat Hari Wanita sedunia. Ingin ku ajak engkau menari, bermandi hangat cahaya bulan, sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Ingin ku ajak engkau menari, bermandi hangat cahaya bulan, sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur